Saya pernah melaluinya. Perkataan saya ditafsir dengan perkataan yang salah, dengan tafsiran yang salah, dengan tafsiran yang batil. Geram tu geram. Hanya perkataan bila saya sebut, saya membandingkan dua pandangan. Pandangan majoriti ulama dan pandangan Imam Syafi'i dalam masalah ni berbeza. Dan pandangan Imam Syafi'i tak tepat dalam masalah ni. Tu dia dihamburkan seolah-olah saya ni macam menghina Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik. Jika tidak, diamlah. Hendaklah dia berkata baik. Jika tidak, diam. Kenapa diam? Kalau tak ada perkataan baik yang kita nak sebut, diam. Kerana itu terbaik untuk kita. Kan? Ustaz, susah sangat ke nak sebut perkataan yang baik ni? Perkataan baik tak susah nak sebut. Perkataan baik tak susah nak sebut. Tapi kadang-kadang boleh jadi susah. Bila kita sedang bertarung dengan perasaan kita. Bila kita berhadapan dengan situasi orang maki hamun kita, orang kutuk kita, orang fitnah kita, dalam hati membuat-buat untuk kita balas balik. Walaupun perkataan baik dalam keadaan biasa tak sukar untuk kita buat. Senang je nak sebut perkataan baik. Tuan-tuan, ayolah kita laksanakan salat. Tuan-tuan, ayolah kita besarkan Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Tuan-tuan, Nabi Muhammad merupakan utusan Allah yang mulia. Ini perkataan-perkataan yang baik. Tuan-tuan, jomlah kita melakukan sedekah. Perkataan-perkataan yang baik ini mudah untuk disebut. Betul. Dalam keadaan yang biasa. Tapi dalam keadaan yang tegang, dalam keadaan yang tertekan, kita diserang dengan segenap fitnah. Kita diserang dengan makian dan cercaan. Orang duk mencarut kat kita. Orang duk maki hamun kita. Masa itulah hadis ini menjadi satu petanda bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mampu tak dia untuk menyebut perkataan yang baik? Mampu tak dia untuk sebut perkataan yang tidak berdosa padanya? Orang maki hamun dia, orang kutuk dia, orang hina dia, orang bangkitkan keturunan dia, orang tuduh dia macam-macam dengan benda yang dia tak buat. Masa tu nafsu kata, alangkah baiknya kalau aku maki balik orang ni. Alangkah baiknya kalau aku kutuk balik orang ni. Alangkah baiknya kalau aku fitnah balik orang ni. Itu perasaan nafsu. Tetapi agama kata, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baiklah sebagai balasan kepada perkara buruk yang dia beri pada kamu. Berkata baik. Aw liyasmut. Kalau tak mampu sangat, bertarung kita dengan perasaan kita. Bertarung kita dengan nafsu kita. Aw liyasmut. Kalau tak ada perkataan baik nak disebut, diam. Diam dulu. Maka sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia diam. Atau kama qala. Seperti mana yang disebut dalam hadis. Kenapa? Kerana diam itu lebih selamat. Perkataan ni sebelum ia diucapkan, ia milik kita. Tetapi apabila ia telah pun dikeluarkan, ia telah pun dilepaskan, maka ia tak lagi menjadi milik kita. Ia dah menjadi satu medan orang untuk tafsir macam-macam. Tapi ada di kalangan manusia yang mentafsirkan kalam kita kadang-kadang dengan benda yang kita tak maksudkan pun. Kadang-kadang kita tak maksudkan perkataan tu pun. Tapi orang tafsir dan hentam kita atas pemahaman salah dia. Maka disitulah teruji iman kita kepada akhirat. Boleh tak kita tahan? Boleh tak kita tahan perkataan yang jahat tu? Jangan keluarkan perkataan yang jahat. Kalau nak jawab balik boleh, tapi jawab balik dengan perkataan yang baik. Kan? Saya taklah banyak pengalaman tuan-tuan, tapi saya pernah melaluinya. Saya pernah melaluinya. Perkataan saya ditafsir dengan perkataan yang salah, dengan tafsiran yang salah, dengan tafsiran yang batil. Geram tu geram. Hanya perkataan bila saya sebut, saya membandingkan dua pandangan. Pandangan majoriti ulama dan pandangan Imam Syafi'i dalam masalah ni berbeza. Dan pandangan Imam Syafi'i tak tepat dalam masalah ni. Tu dia dihamburkan seolah-olah saya ni macam menghina Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan itu bukan maksud saya.
Saya membandingkan dua pandangan. Ada juga yang mempertikaikan. Dia kata, dia siapa nak tarjih-tarjih? Kan, siap berbangga lagi. Tulisan saya mempertikaikan dia, tak dijawab pun. Kadang-kadang orang bukan tak jawab engkau, Cuma orang rasa tak perlu nak jawab pun. Sebab engkau hanya mempertikaikan kredibiliti peribadi orang. Yang mana kalau orang pertikaikan kau pun teruk juga, engkau kena londeh. Tapi bukan itu mainan kita. Kita tak attack peribadi. Kita tak main isu peribadi ni. Dr. Mazhar yang juga merupakan sahabat saya dan guru saya, pesan pada kita, pesan pada kami ni, isu-isu peribadi jangan duk buat masuk. Kita bertarung idea. Kita bertarung idea. Tak setuju, kenapa tak setuju? Ni duk pertikaikan dia siapa nak tarjih. Dia siapa, apa kelayakan dia. Kalau buat macam tu, saya pun boleh buat. Saya boleh buat, saya boleh persoalkan. Tapi bila saya persoalkan, orang kata saya sombong. Tapi orang pertikai saya. Sebab tu saya tak layan benda ni. Bila tak dilayan, bila tak jawab, dia kata apa? Tengok, tak jawab. Tak ada siapa pun jawab. Megahnya tulisanku. Punya sombong kan. Saya tak jawab. Kenapa? Kerana benda tu attack peribadi. Kita tak mau main isu peribadi ni. Kita bertarung idea. Kan? Dalam masyarakat Melayu Malaysia ni, banyak benda yang kita tak ambil pun pandangan mazhab Syafi'i. Banyak. Ada seorang ustaz main gitar tak bentah. Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya tak boleh main gitar ni. Haram. Bahkan bukan kata mazhab Syafi'i. Majoriti ulama. Kita dah bahas dah sebelum ni. Tapi kenapa kita benarkan? Kerana di sana ada pandangan minoriti. Dan ramai orang setuju pun. Hari ini kebanyakan kita pegang itulah pendapat minoriti tu. Selagi mana liriknya tidak haram, selagi mana tidak ada unsur haram mengiringi main gitar tu, maka ia dibenarkan. Ini pandangan minoriti, bukan pandangan Imam Syafi'i. Kita pegang. Kalau orang tanya kenapa kau pegang mazhab ni? Adakah kerana mazhab Syafi'i tak tepat? Sebab dia ada dua pandangan kat situ. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Dan pandangan ni bercanggah. Kita kena pilih salah satu. Kita nak pilih yang mana? Nak pilih yang kata boleh ke nak pilih yang kata tak boleh? Kalau kita pilih kata boleh, dah tentulah kita kata yang boleh ni lebih tepat. Yang tak kata tak boleh itu tak tepat. Adakah kita dikira menghina Imam Syafi'i lah masalah tu? Kan? Ini benda yang kadang-kadang kita nak kempen benda yang kita sendiri langgar. Dia kata, sebut perkataan tak tepat tu, biadab, hina Imam Syafi'i. Seolah-olah macam dia pandai sangat. Kita pun buat benda yang sama. Tapi mungkin kita tak tuturkan. Tapi kita buat. Kita bayar zakat pakai duit. Dalam mazhab Syafi'i bukan kata tak boleh. Bahkan kalau buat pun tak dikira sebagai sah. Dia mesti bayar pakai makanan ruji, zakat fitrah ni. Mesti bayar pakai apa yang wajib kita bayar. Tak boleh pakai nilai. Pakai duit ni tak boleh. Mazhab Hanafi je kata boleh. So kenapa kita bayar pakai duit hari ni? Adakah kita rasa mazhab Syafi'i tepat dalam masalah ni sehingga kita tepat? Kalau kita kata tepat, kita kena buat. Tapi kita kata tak tepat ke pada tindakan kita? Kita nilai sendiri masalah ni. Kita nilai sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hati-hati apabila kita nak berkata-kata. Saya menasihati diri saya dan tuan-tuan semua. Benda yang tak hina, kita jangan kata benda tu menghina. Benda perbahasan akademik terlalu luas. Kadang-kadang orang guna perkataan rajih dan marjuh. Rajih tepat, marjuh tak tepat. Kadang-kadang orang guna perkataan tepat dan lemah ataupun kuat atau lemah. Kan? Perkataan pandangan ni kuat, pandangan ni lemah. Biasa dalam perbincangan akademik. Tapi kalau kita nak berromantis, tak boleh kata pandangan ni tak tepat, kita dianggap menghina. Itu kau punya kriteria lah. Kau punya adab lah. Tapi kau tak boleh impose benda tu pada orang lain. Kau tak boleh paksa orang lain untuk guna kriteria yang sama. Sebab itu engkau punya standard. Orang lain punya standard tak macam tu. Lainlah kalau saya kata pandangan Imam Syafi'i ni batil, pandangan Imam Syafi'i ni sesat. Saya tak pernah kata. Kalau saya kata begitu, saya layak dihukum. Kerana isu ijtihadi, isu khilaf yang muktabar, kita boleh berbeza pendapat dengan buat penilaian. Dia kata kau tak layak. Tak apalah, engkau anggap aku tak layak, tak apa. Tak ada masalah. Tapi nak kata aku biadab, tak boleh lah. Kerana benda tu bukan biadab pun. Dan kita boleh persoal, kenapa engkau pula boleh guna pandangan yang lain?
Engkau layak. Kalau engkau layak, kenapa aku tak layak? Dia kata sebab guru saya layak. Saya pun ada guru. Guru saya pilih pandangan tu. Guru saya pun layak juga. Lama-lama jadi tak habis cerita. Kan? Tak habis cerita. Dia keluarkan pula video. Hentam PhD. Pertama, pasal PhD ni letak tepi lah tuan-tuan. Anggaplah saya ni Muslim, saya ni saudara se-Islam. Kita sama-sama saudara se-Islam. Kan? Letak PhD tu kat tepi. Kita nilai dari sudut akademik. Kita nilai dari sudut akademik. Jangan fikir pasal CJ orang ni. Kan? Jadi, itulah yang saya nak sebut juga. Kadang-kadang, kita ni lebih laju. Lebih had. Ya? Baik, perkataan-perkataan yang baik hanya dikeluarkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan pengiktirafan kita kepada Allah. Kita keluarkan perkataan yang baik, kita sebut perkataan yang baik, perbuatan yang baik, kita laksanakan hanya kerana Allah.